بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dengan penuh ceria dalam hari yang penuh barakah, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita untuk terus menghayati, menikmati kepada permata daripada Al-Quran. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita bersyukur pada Allah yang menurunkan, menganugerahkan kitab kepada hamba-Nya, tidak ada bengkok di dalamnya. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz. Salam Jumaat mubarakah. Ya. Mudah-mudahan Ustaz saya. Alhamdulillah. Ya, hari ini terus kita Allah berikan pinjamkan kesihatan ini. Betul. Untuk terus bekerja keras Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita pun dah tak lama nak Ramadan ni. Ramadan dah kurang 100 hari lagi. Allahu Akbar. Dan ini persediaan kita untuk terus kita melihat kepada juz 20, 21, 22 ini. Ya, sempat nanti kita sampai juz yang ke-24 mungkin. Subhanallah. Pada Ramadan harapnya semua sudah pun kalau baca daripada juz pertama sampai juz 24 sudah ada kemanisan. Betul, ya, cara bacaan, cara kefahaman untuk kita amalkan. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 387. Pada ayat yang ke-14 kita akan melihat sambungan kepada apakah yang berlaku kepada Nabi Musa yang dididik di istana Firaun pada ayat yang ke-14, dan kita akan melihat kepada ayat 15 hingga 21 bagaimana peristiwa Nabi Musa tersilap membunuh orang Mesir dan pergi lari daripada Mesir atas nasihat seorang individu yang kita akan dalami pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan bacaan kita daripada ayat 14 hingga 18 memulakan majlis pada hari Jumaat barakah ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Salam Jumaat yang penuh barakah buat ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa cucuri rahmat dan juga kurniakan keampunan buat ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Dan hari ini kita nak menyambung bacaan kita, pengajian kita, tadabbur kita di halaman yang ke-387. Maka eloklah di penghulu segala hari ini kita perbanyakkan doa. Moga-moga Allah SWT perkenankan doa-doa kita, hajat-hajat kita insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita nak mula bacaan ayat yang ke-14 sehingga 18, dan kita nak mulakan dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah.
Jangan lupa sebelum kita baca, jemput untuk sebarkan, share untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Barangkali mungkin ada yang lah terlupa. Jadi ting dia bunyi kita. Penting. Penting tu Ustaz ya. Penting tu. Jadi Jadi kadang-kadang ada bunyi macam tu lain kan, tapi ni ting dia untuk kita baca Al-Quran insya-Allah. Subhanallah. Kita dapat ada My Quran Time lah. Okeylah, saya mengaji dulu sekejap. Contoh kan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Jom kita mulakan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 14 hingga 18 menyambung kepada apa yang berlaku Ustaz ya, daripada pendidikan yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan apa yang kita lihat semalam dalam perbincangan kita ayat ataupun muka surat 386 Ustaz ya, bagaimana kebimbangan ibu Nabi Musa itu akhirnya terlerai ya. Allah mengatakan bahawa Allah akan kembalikan anaknya ya, Nabi Musa memang dapat, dan Nabi Musa dibesarkan di istana dan dari masa ke semasa boleh bersama melawat kepada ibunya ya. Jadi dialah antara satu-satunya keluarga Bani Israel hamba di bumi Mesir itu, tetapi boleh balik pergi ke istana ya. Sudah tentunya lah ada orang yang tak puas hati di kalangan orang-orang di istana, tetapi ini kerana Nabi Musa menjadi anak angkat kepada Firaun ya, kepada Firaun. Jadi kalau ikutkan kepada riwayat Nabi Musa ini berada di istana 30 tahun Ustaz. Lama ya, bukan sekadar 1 tahun 2 tahun, tapi selama 30 tahun beliau belajar dan macam-macam perkara yang dididik ataupun yang diperhatikan. Ayat 14, walamma balagha ashuddahu, dan setelah Nabi Musa dewasa ya, sekitar 30 tahun berada di istana itu dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan. Allah berikan hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin, dan ini adalah balasan kepada orang yang muhsin. Apa maksud muhsin? Kita pun berjumpa perkataan ini di dalam surah Yusuf Ustaz. Betul. Ya, Nabi Yusuf adalah moyang kepada Nabi Musa. Bezanya 400 tahun, sekitar 400 tahun. Jadi sejarah berulang di mana kalau Nabi Yusuf itu diberikan juga anugerah selepas dia dewasa, tetapi di dalam kisah Nabi Yusuf itu lamma balagha ashuddahu tidak ada perkataan wastawa. Ya, wastawa ini menjelaskan Allah sempurnakan dari segi fizikal Nabi Musa itu dia lebih kuat Ustaz. Ya, lebih kuat kerana ia ada kaitan dengan cerita panjang yang kita baca, yang Ustaz baca sebentar tadi itu ya. Dan yang keduanya, wastawa ini disempurnakan bukan sekadar dari segi fizikal tetapi dari segi ilmu. Disebabkan apa? Disebabkan pendidikan Nabi Musa tak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dia dapat nasihat daripada ayahnya Yakub, lepas tu belajar sendiri. Masuk telaga, kena jual murah, melalui masuk sendiri. Belajar sendirilah. Dia belajar sampai sekolah rendah, lepas tu tak belajar dah. Betul. Tapi Nabi Musa ini 30 tahun di istana Ustaz. Jadi maksudnya daripada kecil lagi dia diasuh oleh istana, termasuk ibu kandungnya yang boleh menyusukan tadi. Jadi dia ada 2 ibu. Ya, masya-Allah. Ibu kandung dan ibu angkat iaitu Asiah, yang dua-duanya beriman, dalam masa yang sama boleh memerhatikan kepada kezaliman, perkara yang betul tak betul, cara hidup bangsawan berbeza. Betul. Ya, kerana beliau melalui proses yang lebih formal di istana, maka Allah gunakan perkataan wastawa atainahu, kami anugerahkan kepadanya hukmau wa ilma, ya, hikmah dan juga ilmu. Ya, hikmah inilah yang penting dalam meneruskan peranan. Ini adalah tarbiyah Allah sebelum Nabi Musa bertemu Allah, dilantik menjadi rasul. Baik. Jadi di hujung itu Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, Allah beri ganjaran hukma wa ilma ini kepada siapa? Orang yang berbuat baik. Biasa kita cakap Ustaz ya, saya nak jadi baik. Sebenarnya bila kita berusaha menjadi baik, Allah akan beri kita hikmah dan juga ilmu. Masya-Allah. Itu yang kita perlukan, terutama bila kita dah melewati umur 40 tahun, kita nak memimpin, kita nak membuat keputusan, memimpin keluarga, masyarakat, kita perlukan hikmah dan juga ilmu. Ada orang bila dia ada hikmah, dia akan buat keputusan yang bijaksana. Betul. Contoh pemimpin tak bijaksana ni Ustaz ya, kadang-kadang dia punya gambar, dia punya cara bercakap dia tu macam kebudak-budakan. Betul. Tapi umur dah 50-an. Masya-Allah. Itu adalah tidak ada hikmah. Ilmu kadang-kadang orang lain dah tahu
tahu dah. Orang lain dah tahu dah macam-macam untuk memastikan buat yang terbaik. Dia kata, ya ke? Dia pula yang terlambat padahal dia adalah pemimpin. Jadi itu sebabnya bila Allah mengurniakan hukman wa ilma ini anugerah besar dan ini adalah diberikan kepada orang yang sentiasa nak buat yang terbaik. Kalau dia masa hidup sekolah rendah, sekolah menengah buat perangai dan dia tak baiki perkara itu, mungkin dia tak dapat hikmah dan juga ilmu. Bila jadi pemimpin kita nampak dia punya cara itu macam tak berapa matang sangat, ya. Itu yang kita belajar. Ayat yang ke-15, dan dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang leka. Sedang leka. Ini waktu bila ni? Biasanya pada waktu waflah ni, waktu qailulah. Di negara-negara Arab, di kawasan Eropah pun, ya, dia biasanya pukul kalau tengah hari itu orang akan relax, minum-minum ke ataupun tidur, nap istilahnya. Okey. Jadi pada waktu ini daripada istana Nabi Harun keluar, ya, maksudnya dia tidaklah mahu menunjukkan pada orang ramai dia ni daripada istana, ya. Fawajada fiha rajulain, berjumpa dua orang yang saling berkelahi nak berbunuhan, satu daripada Syiatih, daripada kumpulan Nabi Musa iaitu Bani Israel, satu lagi daripada musuhnya iaitu Koptik ataupun orang-orang Kipti di kalangan orang Mesir pada waktu itu. Fastaghathahu alladhi min Syiatih, orang yang daripada kaumnya Bani Israel tadi Ustaz, ya, dia kata dia fastaghathahu dia minta pertolongan betul-betul. Istighathah ini maksudnya kalau hujan tu kita minta hujan ketika kemarau, terlampau tak ada air sangat, itu ghaith, hujan. Jadi bila istighathah ini maksudnya minta tolong sangat. Pasal apa? Ini keadaan kritikal, dia ingin dibunuh oleh musuhnya. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Musa? Fawakazahu. Ini perkataan yang menarik Ustaz, ya, yang Ustaz baca tadi tu. Fawakazahu itu maksudnya ialah dia memukul dengan kuat. Kalau kita tengok tadi bila ayat yang 14 itu Allah menyatakan tentang wastawa, Nabi Musa ni memang strong Ustaz, ya. Dia sadorlah, sador. Jadi kalau dia punya tangan itu, dia kalau tangan saya ni tolak orang, saya yang terpelanting kot. Kan? Tapi kalau tangan Nabi Musa ni dia tolak orang tu, terpelanting orang tu, dan apa yang berlaku? Faqada alaih. Maka faqada, masya-Allah, terbunuh. Dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, ya, kata Nabi Musa, hadza min amali syaitan. Ini adalah daripada amalan syaitan. Maksudnya dia tak berniat pun nak bunuh, tetapi dah terbunuh. Ini perkara yang tak baik, ya. Innahu aduwwum mudillum mubin. Ini adalah satu musuh yang menyesatkan dan dia tak berniat pun. Dia tak berniat, tetapi Nabi Musa masih lagi mengaku bahawa beliaulah yang buat. Bukanlah dia tak buat, cuma dia tahu bahawa perkara ini adalah amalan syaitan, tak baik. Ya. Apakah tanda Nabi Musa mengaku? Ayat 16 kita baca sekali lagi untuk melihat betapa Nabi Musa mengaku. Doa ini kita boleh baca juga Ustaz, ya, dalam hidup kita. Kalau kita berbuat sesuatu kekurangan ataupun kemungkaran ataupun sesuatu kezaliman. Ayat 16 kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, ayat 16 ni, ini seorang nabi ni, ya. Seorang nabi. Dia sebelum menjadi nabi lagi Ustaz. Sebelum jadi nabi. Sebelum jadi nabi dah ada karakter. Ya. Dia memang nak tolong orang dan bila tersilap itu mengaku kesilapan. Ya, itu yang mustahak. Itu, ya. Mengaku kesalahan dan mohon ampun. Betul. Kepada Allah SWT. Jadi mari kita baca ayat yang ke-16 dan boleh kita hafal doa ni, kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-16, dia Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Musa belum jadi nabi lagi ni, ya, sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diangkat menjadi rasul, tetapi Nabi Musa sudah diberikan ilham didikan yang baik daripada ibu kandungnya yang beriman dan juga ibu angkatnya Asiah
ya, dan sudah tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dididik begini dengan baik ustaz ya, dia mengaku kesilapan. Ya, Dia kan orang istana, Betul. dah duduk kat istana, tengah-tengah hari tu duduk je lah kan, tapi dia jadi orang yang bertanggungjawab, bukannya duduk selesa. Nak Betul. tengok kepada keadaan rakyat. Masya-Allah. Ya, keadaan di sekitar kawasan Mesir tersebut. Pelajaran untuk kita apa ustaz? Waktu kita ni dah selesa pun kita kena turun padang jugalah. Allah Allah. Janganlah duduk dekat pejabat itu Betul. sahaja kan. Tengok dekat internet dia, oh ini ada orang perlukan makanan. Kesian, tapi tak turun pun kan. Nabi Musa ini turun sekali waktu orang tengah duduk istilahnya ghaflah ini, ketika qailulah, tetapi masih lagi turun. Tetapi ketika ada bantuan diperlukan, beliau ada tersilap sikit di sini, dia mengaku. Betul. Mengaku ini satu perkara yang amat penting menjadi seorang pemimpin. Betul. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Jangan pula kata bahawa sebenarnya kita dah buat kerja semua dah. Kan tak. Ini Nabi Musa mengaku innahu huwal ghafurur rahim. Ilham datang daripada Nabi Musa bahawa Allah memang mengampunkan, Maha Penyayang. Tapi yang pastinya ayat 17 kata Nabi Musa, sesuatu yang perlu kita belajar betul-betul dalam kita berhadapan dengan pelbagai isu racism, perkauman ataupun kebangsaan, daripada pelbagai isu-isu diskriminasi. Apakah ideanya? Kita akan saksikan selepas rehat nanti. Cuma kita lihat dahulu perkataan pilihan pada kali ini, iaitu wakaza, memukul dengan keras. Sekali sahaja disebut dalam Quran ustaz ya, pasal rasanya perkataan ini bukanlah sesuatu yang biasa dibuat oleh manusia ya. Tolak terus boleh terpelanting kan. Ini mungkin jenis orang-orang macam daripada Rusia tu siapa ustaz yang kuat, Habib kan. Kalau ada rezeki nanti kita nak jumpa lah kan, ya, baca Quran ustaz. Betul. Baca Quran bersama dengan beliau. Betul. Tetapi ini orang-orang yang rare. Nabi Musa adalah jenis begini ya, yang kita doakan walaupun Nabi Musa tersilap, tapi beliau mengaku kesilapan tersebut. Dan ini adalah panduan untuk kita. Kalau kita pernah tersilap dalam hidup kita ini, ya, kita masih lagi jangan putus asa. Kita tahu Allah mengampunkan, dan sila terus berjuang untuk kebaikan seperti Nabi Musa yang kita saksikan dalam episod ataupun musim ketiga surah Al-Qasas ini. Kita berehat sebentar, kita akan lihat bagaimana mindset, cara berfikir Nabi Musa mendepani kepada jenayah terbunuhnya seorang Koptik ataupun Kipti dalam mendepani perkara ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad saja. Di penghulu segala hari ini perbanyakkan salawat kita, khususnya pasti buat kekasih kita, junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang suri teladannya masya-Allah saja. Dan kisah yang kita baca, kisah Nabi Musa ini memberi pujukan kepada Nabi sebenarnya. Ya, sebenarnya Nabi Musa bila dah baligh itu, maksudnya dah dewasa, dapat ujian, masya-Allah, sampai terbunuh. Betul. Nabi Yusuf pun ada ujian. Betul. Nabi Muhammad bila sudah 40 tahun ada ujian. Ya, untuk kita pun sama jugalah. Jadi itu cara melihat bagaimana sepanjang sejarah sebenarnya, bila sampai saja umur 40 tahun ini ustaznya, dia bersedialah. Wah, subhanallah. Ya, jangan pula kita rasa takutlah saya kan. Tak ada, jangan takut. Allah kan ada. Ya, sama-sama subhanallah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah yang dikasihi dimuliakan Allah Subhanahu taala, kita seperti biasa nak menjengah seketika ke ruangan ataupun ke segmen tajwid kita. Kita nak ulang kaji hari ini apakah huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah yang kita nak baca tafkhim tebal ataupun kita nak kena baca tarqiq nipis kan. Mari kita tengok contoh-contoh kalimah dia, iaitu itulah yang pertama dalam ayat yang ke-16 dalam halaman yang kita belajar pada hari ini. Ayat yang ke-16 kalimahnya iaitu la faghfir, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faghfir li faghfara lah, faghfir li faghfara lah.
Ghain tu ghain huruf isti'la tebal sebab sebelum dia baris atas. Kemudian fir ra sukun yang kita belajar kan, ra mati, ra baris mati, baris sukun. Sebelum dia baris bawah, maka kita kena nipiskan bacaan tarqiq. Fir tipiskan bacaan kita pada kat situ, dan juga faghfara tebal pada ghain, fagha, kemudian ra tebal baris atas, faghfara. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam ayat yang ke-18, iaitulah pada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khaifan yataraqqab. Kan? Kha adalah huruf isti'la. Dulu kita belajar dulu sifat huruf kan. Kha termasuk dalam salah satu huruf isti'la. Kemudian ada mat pula dengan dia, maka tebal. Kemudian yataraqqab. Ya, okey. Ra yang baris atas, fathah tebal, tafkhim. Yatara, jangan baca khaifan yatarakkab. Salah lah tu. Itu dah tertukar huruf dia. Yataraqqab, kan? Ra tebal baris atas, qaf juga tebal sebab dia baris atas, dan juga huruf isti'la. Jadi itu dua contoh yang kita belajar pada hari ini, ayat yang ke-16 tadi dan juga ayat yang ke-18. Mudah-mudahan dapat kita praktikkan dalam bacaan kita, dan jangan lupa semak dengan guru, insya-Allah taala. Mudah-mudahan, insya-Allah ya. Terima kasih ucapkan pada Ustaz ya untuk berkongsi tentang tajwid kita, bacaan al-Quran kita. Kita nak buat yang terbaik Ustaz. Betul, Ustaz. Menjadi yang terbaik ini penting, al-muhsinin. Betul. Ya, baca yang terbaik, faham yang terbaik, dan amal yang terbaik. Allah akan berikan lebih banyak lagi hikmah dan juga ilmu dalam ayat ke-14. Kita sambung Ustaz kisah Nabi Musa ini. Betul. Yang bab tertinju ni, tertinju terpom sekali kan. Setakat ni tak ada lagi kan dalam sejarah tinju terpom. Betul. Kan? Tapi Nabi Musa ini memang Allah berikan satu anugerah ini untuk beliau melakukan tugasnya lah. Ya, pasal waktu itu orang-orang Koptik di Mesir itu pun besar-besar badannya. Jadi kalau dia tengok Bani Israel ni kecil, dia cuit-cuit macam tu je kan. Jadi Allah bekalkan sekali fizikal dan juga cara berfikirnya yang baik untuk menjadi persediaan menuju kepada kenabian. Maka pada ayat yang ke-17 disambung lagi, kata Nabi Musa alaihi salam, Rabbi bima an'amta alayya, dengan nikmat yang kau berikan ini, aku tidak akan jadi orang yang menjadi penolong kepada mujrimin, orang yang berdosa. Betul. Ya, jadi nak ceritanya ialah dia dah tersilap, mengaku kesilapan, tapi ya Allah aku sedar aku ni dapat kelebihan sado ini ya, dan juga cara berfikir hikmah dan ilmu ini aku tidak akan gunakannya untuk buat benda-benda kecil kan. Aku akan gunakan untuk menyokong kepada kebaikan hak dan bukannya kepada mujrimin. Dalam konteks ini mujrimin ini adalah orang yang Koptik tadi tu, Kipti, orang Mesir, dia berlawan dengan Israel kan, ataupun Bani Israel ini. Dan Nabi Musa nak tolong, pasal orang ni minta tolong. Tapi macam mana sebenarnya orang yang dia tolong ini dia ada masalah sikit. Masalahnya apa? Ialah ayat seterusnya. Kita nak baca daripada ayat yang ke-18 ya. Sebenarnya Ustaz dah baca, tapi kita baca sekali lagi ayat 18 ni. Cantik. Nabi Musa bila dah berlaku begitu, dia patah balik ke istana ya, pasal fil Madinah ni dia jalan tadi kan. Dia berasa takut Ustaz. Rasa takut dan dia macam terhendap-hendap lah pasal takut orang kenal dia. Oh, subhanallah. Tiba-tiba rupanya dia berjumpa orang yang semalam dia tolong tu. Dan dia pergi teriak, istilahnya yastasrihu. Itu maksudnya dia berteriak pada Musa, dia kata. Dia tahu pula nama satu. Kemudian dia cakap bahawa ada sesuatu perkara menarik. Ayat 18 kita baca terus sehingga ayat 21. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, ibu-ibu ayah-ayah, kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-21. Mudah-mudahan barangkali ada tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah yang sekarang ini diuji dengan ujian kesihatan Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kesembuhan buat ibu-ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Insya-Allah mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kita ayat 18 sehingga ayat yang ke-21 dengan bacaan murattal nahwan ataupun kurdi. Kita cuba ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأصبح في المدينة خائفا يترقب
فإذا الذي استنصره بالأمس فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 18 hingga 21 ini menyambung tadi tu Ustaz ya, tentang kisah bagaimana yang Nabi Musa takut-takut tadi tu bila dah buat silap tersebut, dia balik ke istana tapi rupa-rupanya kisah ini dah tersebar ya. Elak rupanya jumpa balik ya. Kalau dalam cerita filem tu dia letak serubung ke apa ke dah jumpa balik ya, kepada siapa? Kepada Bani Israel yang dia tolong semalam tersebut ya. Yastasrihuh, iaitu dia menjerit dan berteriak. Dia kata apa? Qala Musa ya, tetapi ketika dia dah jerit nama Nabi Musa itu, Nabi Musa membalas balik ya. Nabi Musa berkata kepada orang tersebut, innaka laghawiyyun mubin. Kamu ni memang adalah orang yang benar-benar orang sesat yang nyata. Ceritanya apa? Ialah kerana dia ni adalah seperti scammer Ustaz. Conman lah ya. Dia maksudnya dia nak main tipu orang. Dia Bani Israel. Tetapi Nabi Musa ketika tolong dia itu, dia tidak buat apa yang patut
ya. Betul. Pasal apa? Pasal selepas ini dia memang bergaduh lagi. Dia memang kaki gaduh. Oh, masya-Allah. Dia memang kaki gaduh, pergi ke sana gaduh, pergi ke sana pun bergaduh. Jadi Nabi Musa awalnya nak tolong dia. Dan di sini sebenarnya Nabi Musa dah mula confused dah. Confused nak tolong siapa sebenarnya. Pasal sebagai seorang yang bakal menjadi nabi, seorang yang telah dididik di istana, tidak boleh bersifat diskriminasi, Ustaz. Betul. Ya, diskriminasi. Oh, kalau Bani Israel saya tolong, kalau saya dia ni orang Kipti, orang Mesir di situ saya tak nak tolong. Bukan itu dasarnya. Nabi Musa ingin menolong kepada mereka yang dizalimi. Jadi ini poin yang penting untuk kita, Ustaz, ya. Kadang-kadang ada yang kata tak apa, saya badan sado, kalau orang Melayu kacau, saya akan pertahankan. Kan? Walaupun yang salahnya adalah orang Melayu. Itu bukan kaedah Quran. Quran bukannya bersifat racism, tetapi kita bukan bersifat perkauman, tetapi bersifat kebenaran. Falamma, ya, pada ayat yang ke-19. Apabila, maka ketika Nabi Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuh itu bertanya. Ya, Nabi Musa nak kali ini nak yabtishu, memukul dengan keras. Tadi fawakaza, fawakaza ni lagi keras, Ustaz, ya, sampai terbunuh. Yang ini baru nak buat saja musuhnya itu di kalangan dua itu bercakap. Ya, musuh ni Koptik lah, ya. Ada pendapat kata Bani Israel, tapi yang lebih tepat ialah Kipti, orang Mesir pada waktu itu. Dia kata apa? Ya Musa, ya, wahai Musa, engkau ni nak bunuh ke seperti mana kau dah bunuh semalam? Berita dah tersebar. Betul. Kau nak bunuh ke? Kan? In turidu illa, ya, adakah kamu ni sebenarnya nak jadi jabbaran fil ard, menjadi orang yang bersifat sewenang-wenangnya, kata nak memimpin, kan? Dah dididik dekat istana tapi perangai, kan? Lebih kurang begini. Wa ma turidu an takuna minal muslihin, sebenarnya engkau ni bukan orang yang mengadakan perdamaian. Datang daripada istana, kan, datang jumpa orang bergaduh nak mendamaikan. Kamu ni bukan orang mendamaikan. Jadi orang Kipti ini dia dah mula mempersoalkan, betul ke kamu ni akan tolong pasal semalam kamu sudah membunuh seorang Koptik, orang Kipti pada waktu itu. Jadi ini perkara yang menyebabkan Nabi Musa rasa kan, yang Bani Israel menjerit nama dia, orang lain tahu. Betul. Ya, Kipti ini pula tahu bahawa engkau ni bukan nak tolong kami. Jadi ketika itu jam Nabi Musa, dan dalam keadaan takut itulah datang seorang, pada ayat 20, seorang pemuda daripada Madinah, daripada istana. Kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita melihat bagaimana walaupun orang istana ini sudah tentunya bukan orang Bani Israel. Betul. Tetapi dia nak tolong Nabi Musa. Masya-Allah. Dia nak tolong Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kena tengah jam ni. Dia tolong Bani Israel buat perangai. Dia nak tolong lagi orang Kipti pula kata dia ni pembunuh. Ya. Jadi pada waktu itu dia rasa macam, ni apa ni? Kan? Datang seorang nak tolong dia, dia mula sangsi. Betul ke orang istana nak tolong dia ataupun dia juga nak kenakan saya? Mari kita baca ayat 20 ini untuk kita menjiwai bagaimana ketika dalam hidup kita, Ustaz, ya. Betul. Kita nak tolong orang A makan kita. Masya-Allah. Ya, Bani Israel ni pasal dia ada yang individu tadi itu, pasal dia ada apa istilahnya, dia sudah ditekan. Betul. Ya, jadi dia kadang-kadang perangai dia itu tidak merdeka. Ya, dan bukan Bani Israel semuanya. Betul. Ini khas kes pada yang sebentar tadi. Nak ceritanya ialah jangan dalam hidup kita ni kita jerangkap. Betul. Apa istilahnya? Dekat sama. Bukan. Bukan. Kita labelkan, macam contohnya kalau kita cakap orang Cina macam ni. Betul. Orang Melayu begini. Ya. Dia kalau perempuan macam ni. Itu bukan cara yang berfikir yang betul dalam kita memimpin. Betul. Ya, kita tidak serkap jarang, bukan jerangkap sama, Ustaz. Silap. Okey, tersilap saya pun tersilap tadi, ya. Jadi mari kita sama-sama baca ayat 20 ini untuk kita belajar sesuatu tentang psikologi dan sosiologi seseorang manusia. Silakan, Ustaz. Masya-Allah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca sekarang ayat yang ke-20. Kita cuba mujawwad nahwan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين
fakhruj inni laka minan nasihin. Sadaqallahul azim. Seorang lelaki datang bergegas daripada hujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang bermesyuarat tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu." Jadi ini pemuda daripada istana Ustaz ya. Datang dia kata, sudah tentu ini daripada orang Kipti. Dia cakap, "Wahai Musa, malak ya, pembesar-pembesar sudah pun bermesyuarat. Ya'tamiruni ataupun ya'tamiruna ini bika, maksudnya sedang bermesyuarat, berunding, menentukan Nabi Musa ni Musa ya, bukan nabi lagi. Musa ini perlu dijatuhkan hukuman ataupun tidak. Bincang mereka menyatakan liyak tuluk ya, mereka nak membunuh Nabi Musa kerana dia sudah berbuat jenayah. Maka nasihat daripada rakan ini ya, fakhruj inni laka minan nasihin ya, fakhruj, keluarlah daripada kawasan ini, baik engkau berlindung daripada tempat ini, sesungguhnya aku ini adalah di kalangan orang yang memberi nasihat. Mengapa ada di hujung itu aku memberi nasihat? Pasal Nabi Musa tengah jam Ustaz. Tengah jam, ini betul ke ni? Ni apa ni kan ya, ketika dalam keadaan keliru itu, maka kawan dia kata baik engkau keluar. Pasal apa? Pasal engkau bukan niatnya untuk ni ya, kamu nak menolong, tetapi di istana sudah bermesyuarat kata kamu yang pembunuh. Jadi kamu akan dibunuh kalau kamu tidak selamatkan diri. Maka pada waktu ini dia emphasize, menekankan lagi kepada Nabi Musa, ini bukan kaleng-kaleng, bukan cincai-cincai nak nasihat, ini betul-betul nasihat. Aku dipenasihat untuk engkau baik belah kan daripada Mesir. Maka Nabi Musa pun fakharaja minha khaifan yataraqqab, iaitu dalam keadaan takut, dalam keadaan berjaga-jaga ya, tak mahu ditangkap lagi, keluar daripada Mesir menuju ke mana tuan-tuan? Ke Madian. Qala rabbi, sambil berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Yang selama ni 30 tahun dah tengok dah kezaliman di istana, dan kali ini dia sudah dijatuhkan hukuman yang zalim. Dia lari, dan apakah yang berlaku selepas lari tersebut kita akan saksikan minggu depan. Masya-Allah. Ya. Lama lagi. Lama lagi ya. Nak ulang kaji dulu besok. Betul. Kita tengok dahulu resolusi pada hari ini. Hari ini kita memilih ya, sama-sama kita ambil 1-2 pelajaran untuk kita laksanakan, terus buat kebaikan agar Allah beri hikmah dan ilmu dalam hidup kita. Kalau kita nak jadi pemimpin yang berhikmah, berilmu, tidak dipandang hina oleh masyarakat dengan kebudak-budakan dalam kita memimpin, teruskan berbuat kebaikan. Nombor 1. Nombor 2, sentiasa memohon ampun atas kesilapan. Kita mengakui silap adalah lumrah dalam hidup, hatta Nabi Musa mengakui, dan itulah peluang untuk beliau bangkit bersama hidayah. Dan yang ketiga, sedar tidak akan menyokong orang yang berdosa, tidak bersifat diskriminasi, jangan bersifat perkauman, kerana itu akan memakan diri kita sebagai orang beriman. Kita berdoa. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami, hukman wa ilma ya Allah, mudah-mudahan memandu kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa memohon keampunan daripada-Mu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, menjadi orang yang diberikan hukman wa ilma, ya, hikmah, kebijaksanaan dan ilmu, dengan kita terus menjadi orang yang baik dalam hidup kita. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran ya, untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang dalam tabung ini, kerana kita nak menggerakkan ya kesedaran bahawa menjadi orang baik itu berbaloi untuk membina negara. Bukannya sekadar nak jadi baik konon, bukan itu, tetapi ia memberi kesan hidup kita di sini sampailah kita sampai ke akhirat sana. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 10 malam dan 6 pagi esok, dan insya-Allah kita ulang kaji dan kita akan teruskan perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.